Kita nak minta tolong sekarang je dengan kak. Kak kali tak pandang masak kak jangan jual bazar kak. Kak tahu dah apa? Kuih kak tak sedap. Ya Allah, keras. Serius guys. Macam batu. Macam batu. Pakai palu, Kak. Gila. Oh. Aku tak pernah tahu beli lompat tikam air gula Hah? secerah ini weh. Weh, Lepas tu apa Kak? yang paling sadisnya, Yang paling sadisnya? Kita ni lapar dan dahaga, kita ni nak support. Tapi kalau dah tepung tebal ni ya, nak makan apa bang? Kita makan bukannya makan roti kosong. Ni kita makan murtabak bang, bukan roti tepung. Kau cakap kat setiap alam ni jujur cakap. Ini betul-betul bukan cobaan. Allahu Akbar. Skru aluminium. Betul-betul bukan cobaan. Woi, itu Rezeki itu Allah bagi ikut kejujuran. Kalau hilang keberkatan, no point lagi berniaga. dan ini sebenarnya hampir sama dengan yang ada di Indonesia guys ya. Jadi ketika bulan Ramadan, bazar Ramadan ini, harga-harga semakin meroket. Harga-harga semakin mahal ya. Peniaga tak pastilah alasan mereka apa ya kan. Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini. Wah lonjong salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. So, macam mana geng puasa kalian? Semoga tetap lancar, dimudahkan sampai dengan di hari raya nanti. Amin ya robbal alamin. Ya terkecuali kalau para puan-puan, perempuan, wanita ya wajar lah kalau mungkin tak boleh full dikarenakan mereka pasti berhalangan ya kan guys. So guys, berbicara tentang bulan Ramadan, seperti kita tahu guys, banyak sekali bazar-bazar Ramadan dekat Malaysia. Tapi ini ada satu kabar yang cukup mengejutkan guys ya. Gara-gara beberapa individu ya guys, akhirnya ya muncullah berita ini guys ya. Ini sampai-sampai ada satu video dari Nur Muhammad ya, satu Malaysia kena scam makanan di bazar Ramadan, dan akhirnya ada abang ini ya, sound peniaga bazar. Alamak ya, dikarenakan segelintir individu akhirnya kacau nih guys ya, itulah. So aku jadi teringin sangat untuk melihat komen-komen ya yang ada di YouTube. Nah ini dia, para peniaga, masuklah komen, bagilah sepatah dua kata takut ke. Nah murtabak inti tepung cobaan. Biar betul guys, murtabak inti tepung. Waduh, dekat Stadium Ipoh ada kemah pengurusan, bolehlah komplain dekat situ. Nah kan boleh dikomplain guys ya. Nah ini ada komen dari Pak Tamu, itulah ya Pak Tamu lah ya. Tuah aku stop ke bazar, harga tak masuk akal dah, merepek je untung beribu dan ada yang puluhan ribu. Itu hal di orang lah, tapi berbaloi ke orang meniaga buat macam tu. Lepas ni masuk mamak je lah, nasi dengan ayam pun barulah ringgit ya, 6,50 ringgit aja. Oke. Dan banyak komplain nih guys ya. Oke, makan nasi lauk dan ikan telur goreng dekat rumah aja lah, yang pergi bazar Ramadan buat ya. Seperti saya katakan tadi guys ya, jadi bazar Ramadan itu tidak hari-hari lah kita kunjungi guys ya. Jadi ada beberapa momen, mungkin dalam satu bulan hanya satu atau dua ya, sekaligus sekalian kita refreshing, cuci mata ya. Teringin sangat mungkin makan apa, bolehlah. Kalau sehari-hari kita datang ke bazar Ramadan, aduh auto bankrupt guys ya. So kita akan coba nonton geng ya, seperti apa video dari Nur Muhammad ini. Sepertinya cukup menarik dan sekaligus memberi kita satu pengajaran ya.
Jadi mungkin berhati-hati dalam memilih menu-menu ya yang dijual di bazar Ramadan, karena seperti tidak semua seperti ini. Tapi ya ada yang komplain abang ini geng ya, tak pandai masak jangan berniaga bazar Ramadan. Waduh, bayar mahal dapat makan reject. Kita akan coba nonton game bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kalian yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys. Kita akan tengok seperti apa videonya. Beli pengat pisang dapat pengat apa? Pengat tepung. Oh, wait. Oke, Nur Muhammad. Fenomena Kari makanan pap. bazar Ramadan yang Okey. tidak menepati jangkaan pembeli kembali menjadi perhatian selepas beberapa klip video perkongsian warga maya tular di Okey. media sosial. Rakaman tersebut memaparkan pelbagai aduan pengguna yang mendakwa makanan dibeli mengalami masalah kualiti sekaligus mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan orang ramai. Oke. Menurut perkongsian netizen, antara isu yang dibangkitkan termasuklah makanan yang tidak masak sepenuhnya. Ada yang terlebih hangus selain harga yang dianggap tidak setimpal dengan kuantiti dan kualiti juadah. Oke, juadah. Situasi ini menyebabkan segelintir pembeli meluahkan rasa kecewa Gosong. kerana bazar Ramadan yang sebelum ini sinonim dengan juadah mesra poket kini dikatakan semakin berubah. Alamak. Dalam masa sama, seorang lelaki turut tampil dalam video memberi teguran kepada para peniaga agar berniaga dengan ikhlas, menjaga kualiti makanan dan tidak hanya mengejar keuntungan. Iya sih. Kita nak minta tolong sekarang jangan kak. Kak kali tak pandai masak kak jangan jual bazar kak. Kak tahu dah apa? Kuih kak tak sedap. Tahu hebat. Kita ni beli makan kuih-kuih hot sedap-sedap kita nak makan buka puasa kak. Ni beli-beli tahu hebat, tahu rasa gapo ni. Oi. Nak likut meja lah orang kata. Oh, muka-muka lapar perut ni. Makan-makan kat tawar lebar, tak rasa gapo. Oke. Kita minta tolong tu dah kak. Kalau kak tak ada masak kak jangan jual. A few moments Oke. later. Allah, keras. Serius guys. Macam batu. Macam batu. Pakai palu kak. Gila. Udah pesan kan tak pandai masak jangan meniaga. Oke. Oh. Oke. Seperti ini keras lagi nih. Macam batu. Waduh. Dan itu apa guys? Dan ini pelita tepung pelita kalau tak silap, kue tepung pelita. Macam tak masak dah. Macam tak masak. Aduh. Berlendir begitu ya. Oke, seperti masih mentah. 10 ringgit. Tengok. Ayam. Oke. Apa benda ni? Tulang ke? Nasib ada ni. Menyejukkan hatiku. Ada telur satu. Ada telur satu. Nasi kerabu tuh ya. Oke, ini apa lagi nih? Banyak yang kongsi loh guys. Aku tak sangka lah. Itu ni nak support orang Melayu niaga. Beli. Ya, boleh. Kuih lompat tikam. Kue lompat tikam. Tahulah ni air gula ke, air teh ke. Hah? Cerah gila weh. Hah? Aku tak pernah tahu beli lompat tikam air gula Hah? secerah ini weh. Weh, Lepas tu apa kak? yang paling sadisnya Yang paling sadisnya apa? ni. Tengok aku sayang. Oi, Tengok oke. ada tak nak buka. Weh. Santan ke soya?
Cerai gila oi. San-san kesoya ni. Waduh, La ilaha illallah. Kita ni nak astagfirullahaladzim. support orang Melayu niaga. Tapi itulah, kalau niaga tak ikhlas macam ni lah jadinya. Nak untung je lebih. Ni bukan lompat tikam. Ni rasa nak tikam orang ni. Nak tikam Orang orang. pula aku. Guys, kalau menurut kalian macam mana nih guys, ya? Apa mungkin karena sewa tapak bazar Ramadan itu mahal sangat, sebab itu harga meroket? Tak pasti juga lah guys ya. Kawan-kawan yang paham boleh komen guys. Ini apa lagi nih? Oh, oke. Teksturnya macam terlalu lumer begitu guys ya. Terlalu berlendir begitu. Ini berpuasa menahan lapar dan dahaga. Murtabak tebal. Martabak Nampak tebal. Oke. Kira nampak tebal. Kejap lagi bila kita makan, tepung kau. Tebal dia, tebal apa? Bukan tebal isi. Tebal ini tepung. Tepung. Aduh. Tepung. Banyak yang berkongsi di video ini guys. Pengalaman orang-orang ya. Harga ni betul-betul lah bang. Kita ni puasa bang, bukan tak puasa. Kita ni lapar dan dahaga. Kita ni nak support. Tapi kalau dah tepung tebal ni je, nak makan apa bang? Kita makan bukannya makan roti kosong. Ni kita makan murtabak bang, bukan roti tepung. Kau cakap kat Siti Alam ni, jujur cakap, selama aku duduk Siti Alam, tak ada kedai makanan yang sedap lagi daripada Siti Alam. Betul. Aduh. Sabar je lah. Penuh tepung. Aduh. Jadi martabak dia itu isinya jarang-jarang, tepung yang banyak guys. Oke, ini apa nih? POV Juanda berbuka yang betul-betul menduga kesabaran. Oke. Ini betul-betul bukan cobaan. Allahu Akbar. Skru aluminium. Betul-betul bukan cobaan. Aduh. Ada pakcik dan Ada anak lagi yang perempuan berkongsi ya? yang jual kuih koci, Kue koci. campur 6 pieces RM12 dekat bazar. Wih, sebentar. Kita baca. Koci 6 betul koci 6 ketul RM12. Bazar Ramadan TTDI. Kalau tak silap beberapa hari lalu saya kan sempat mereview ya, mereaction bazar TTDI. Katanya kan levelnya level kayangan. Harganya mahal kan di sana karena di sana itu tempat artis-artis, influencer, para datuk-datuk datang ke sana. Karena itu harganya mahal. Tapi biar betul lah, guys. Oke. Kalau scam biar betul lah kalau di sana, guys. Aku tak pasti lah. Kita coba dengar dan lihat, guys. Kalau tak pandai buat kuih koci, janganlah jual kuih koci, jangan jual mahal. Lepas tu, what is this? Ni bukan kuih koci ya. Sebiji RM2. Lepas tu kau dapat macam ni. Kau rasa berkat ke pakcik jual kuih macam ni? Tak lah. Tak jual lah pakcik. Kalau jual kuih koci macam ni, macam apa ni? Ni kuih koci ke macam ni? Oh my god. Oke, ini dia. Kecewa puasa pertama. Pulut panggang 1 pieces RM2. Biar betul, guys. Serunding basi berulat tak sedap. Bazar Ramadan Danau Kota. Danau Kota itu di mana, geng? Boleh komen ya. Berulat. Biar betul. Kalau basi ya pasti berulat sih, tapi tak pasti. Kita coba lihat, guys. Woi, itu Allahu Akbar, ya Allah. Oh, sepertinya sih sedap tapi aduh.
Aduh. Nah, Dewan beli kue di bazar Ramadan sekeras batu. Ramai berkongsi guys, aku tak sangka loh ini. Apa ini? Kita beli ayam pecik. Ayam percik. Kita tengok comel lah duduk dalam batai tu. Rupanya pura-pura bakar. Tengoklah ni, ayam pecik ke ayam gula. Tadi makan desa. Mungkin buka kosa, lepas tu niat tu nak buat sahur. Jadi kan hari mula-mula apa orang hak jual ni buat kerja tu, kalau jual ayam pecik ni dia kena bakar kak. Dia kena bakar, bukan rebus kak. Alah lah, kalau nak rebus tu boleh kak, tak ada masalah kak nak rebus. Tapi kak, tolonglah buat kerja tu amanah kak. Aduh. Lah dah ni beli kat kak. Tobat pun. Lah dah. Pergi beli kat orang lain pula. Ayam mula-mula kena dah lagu ni. Ayam pecik. Ayam pecik kan ayam gula. Ayam percik ni. Nah ini apa lagi nih? Dah 2026 bro, takkan makan duit haram lagi. La ilaha illallah. Guys, ini ya patutlah kalau orang-orang ramai yang berkongsi video-video seperti ini, ya pasti marah lah. Coba kalau mungkin saya sendiri ya kan, ketika menahan lapar, berpuasa, kita membayangkan nih guys ya, saya membayangkan wah ini makan sedap guys, dari rumah ya kan, kita berangkat ya ke bazar Ramadan beli juada, itu nampak sedap tuh guys, misal ayam percik ya kan, kita bawa pulang, ternyata selepas kita bawa pulang kita buka, isinya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan kita guys, patutlah kita kecewa. Yang tak habis saya pikir, kenapa ya segelintir individu penjual-penjual seperti itu berlaku seperti itu guys. Apakah mereka tidak memikirkan impactnya nanti apabila kalau kita jual yang gak enak, jual yang tidak sedap, atau mungkin sampai basi, bahkan tadi ada yang berulat ya, dia apakah tidak memikirkan impact ke depannya nanti? Pelanggan jadi sepi, tidak ada yang mau mampir lagi ya kan, terlanjur sewa tapak bazar dah mahal-mahal, konsumen sepi pula. Nah, belum ketambahan dosa. Aduh, seram tuh guys ya. Ya Allah, ada yang pernah mendapatkan momen yang seperti ini geng? Ya mungkin boleh komen di ruang komentar. Oke, ini apa ini? Gak akan makan duit haram lagi. Sardin? Ingatkan muncul bila bulan puasa aja perangai musibat macam ini. Tolonglah meniaga biar ikhlas. Letak lebih cas harga mahal pun berbaloi lah orang beli. Ini murah tapi kosong, tak ada isi pebenda macam nih. Aduh. Oh ini karipap nih. Jangan anak untung cepat sampai menipu macam nih, apa benda lah. Oh. Orang banting tulang. Karipap 3. Tolonglah ubah perangai macam ini, jangan ulang silap yang sengaja yang dibuat-buat. RM1. Ni je sardin dia. Ni je sardin dia. Ni je sardin dia. Kosong. Ni kosong. Ni pun kosong dah. Mana ada apa ni Oke. Cerita sedih hari ini, first day bazar Ramadan, nak cari roti John, yang dapat roti Johan lalat. Dahlah mengidam, tegamaknya jual. Aduh. Biar betul guys. Aduh. Baru hari pertama puasa, kau tengok kuih cara dia. Kuih cara. Okey. Kau tengok mana gula dia. Gula dia mana? Ni satu lagi. Apa ni? Ya Allah. Ni. Tengok Ni cara ke apa ni? Ya Allah. Ni ke cara ke apa ni macam ni? Aduh. Tahu tak berapa aku beli? Berapa kak? Aku beli ni harga RM5 tau. RM5.50. RM5.50. Ya Allah, tak boleh nak makan.
Ya akhirnya kan orang konsumen macam kita mau pergi ke bazar kan pikir-pikir lagi guys, ya kan, wah jangan-jangan nanti kita kena scam, ya kan, itu, aduh, Serius tak nak makan. Ya Allah, ya Tuhanku. aduh, Ya Allah. Ni puasa pertama tau. Puasa pertama, ya. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Ni Ada ada bab isu daging. sikit ni. Bila Okey. tempoh bulan puasa je, bab-bab inilah bazar Ramadan ni kan. Bukan Tok Suna apa, bukan masalah dengki ke dekat orang yang berniaga ni, bukan Ini soal apa tau? Soal akal dan amanah. Amanah. Bulan Ramadan ni kan, kita nak cari berkat. Kan? Bukan bulan kita nak apa, mencekik darah. Kan? Orang yang tengah lapar nak tunggu azan maghrib tu kan. Bukan. Kita kena faham juga modal karipap, kentang, daging ataupun kambing ke apa ke lah, masak yang berasaskan kambing ke kan. Itu semua kita tahu harga dia kan. Bukan harga emas. Betul. Tapi pelik kan. Bila masuk Ramadan ni kan, harga pun macam meroket naik kan. Tak tahulah, Tok Su pun pernah berniaga juga kan. Tapi tak adalah berniaga serius kan. Kita ni kan, orang ramai ni yang datang bazar ni kan, sebab bukan apa tau, sebab nak sokong. Kita kebanyakannya nak sokong peniaga kecil kan. Peniaga kita kan, saudara mara kita nak sokong. Tapi kalau harga dah macam ni, golongan macam Tok Su kan, marhain kan, rakyat marhain pun fikir 2, 3, 4 kali. Bukan fikir sekali 2, 3, 4 kali fikir. Ya. Bayangkan contoh yang macam ni kan, RM10 4 ketul. Kalau anak 5 orang, macam mana tu? Iya juga ya. Lebih kan. Takkan nak kerat, tak sampai hati nak kerat. Takkan kuih je kita dah bermodal sampai RM20, RM30. Kuih je. Belum air lagi, belum lauk. Mana yang jenis orang cakap apa, nak merasa lah kan, makan kat luar kan, bazar Ramadan. Memanglah kita cakap masak kat rumah lagi bagus. Memang betul ni. Contoh kita nak ambil apa ni, kita kena faham juga kan. Janganlah sebab alasan bazar Ramadan kena harga macam ni. Janganlah. Orang cakap apa, untung tu biarlah berpada-pada. Kan? Kalau dah untung melampau sangat kan, dia dah jadi apa tau, jadi tamak. Tamak dalam bulan puasa ni, keberkatan hilang, sayang. Ya? Jadi kan, kesimpulan lah maaf cakap lah, peniaga ni kan kena faham ya? Pelanggan kita yang datang ni bukan tak ada pilihan, ada pilihan. Cuma sekali kita dah rasa sekali tu kan, bila kita dah rasa sekali tu tak berbaloi, memang taklah nak datang. Aduh, nanti ya kan itu. siapa yang rugi? Gerai nanti kan jadi sunyi. Betul, Sian. sunyi sepi. Itu pasal orang cakap jangan main-main suka main viral lah, benda-benda viral, kuih viral kan. Kan? Konon laju, viral je laju. Jangan turun pun jangan laju. Okey lah, Ramadan kan, Ramadan kali ni kan, kita sepatutnya apa tau, kita murahkan harga. Ya. Murahkan hati. Betul. Murahkan senyuman. Berpatutlah, berpada-pada kan. Kita faham, yang pembeli pun faham. Berpadalah. Ya. Itu je lah yang Tok Su boleh cakap. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ingat, warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki tu Allah bagi ikut kejujuran. Kalau hilang keberkatan, no point lah kita berniaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa, selamat menjamu selera di bazar Ramadan. Oke. Iya, itu dia guys, ya. Aku tak sangka loh, ternyata di video Nur Rahmat ini ramai berkongsi ya dengan permasalahan yang sama guys. Dan ini sebenarnya hampir sama dengan yang ada di Indonesia guys ya. Jadi ketika bulan Ramadan, bazar Ramadan ini, harga-harga semakin meroket. Harga-harga semakin mahal ya, peniaga tak pastilah alasan mereka apa ya kan. Kalau harga mahal, makanan sedap, it's okay guys, tidak masalah karena memang sedap.
sudah harganya mahal, belum tentu sedap, basi pula. Aduh. Akhirnya apa yang berlaku? Ini terutama untuk para perempuan ya, biasanya selalunya mereka sangat marah ya, menyesal dan gak akan mau datang lagi, guys. Kalau kita kaum lelaki biasanya ya sudahlah, mungkin orang itu apa ya, terkadang kita sebagai seorang laki tak ambil pening ya dengan masalah-masalah remeh seperti itu ya. Tapi biasanya yang berlaku itu para wanita nih, para istri biasanya, adalah tak nak lagi beli di situ, tak nak lagi belanja di situ ya, karena sudah seri guys, sudah kapok, sudah seri ya, udah mahal ya, tak berbaloi pula, makanan tak sedap, bahkan sampai tadi ada yang basi, ada yang itu hampir sama guys ya. Fenomena seperti itu apa yang terjadi dengan di Indonesia juga seperti itu ya, sama-sama saja guys ya sebenarnya ya. Tapi itu tidak semua pedagang, tidak semua peniaga seperti itu ya. Cobalah kita tengok komen-komen ya, orang-orang siapa tahu memberikan kita inspirasi sebaiknya macam mana kan geng ya. Oke, aku hanya beli dari peniaga yang aku kenal saja. Nah ini masuk akal guys. Jadi kalau kalian nggak kenal, sebaiknya jangan beli ya, takutnya nggak kena scam kan. Jadi buat jaga-jaga lah ya. Confirm sedap. Lagi satu, tengok bekas yang peniaga ini guna, kalau nampak tak proper jauh-jauhkanlah diri. Oh, confirm ini jelas timbul time bulan puasa saja. Nah, itu guys ya. Nah, ini ada komentar yang mungkin terasa bagi kita semua guys ya. Ada Surati Sujud ini 8287. Nak makan sedap pergi balik kampung, jumpa mak ayah atau nenek ya, tak payah pergi pasar walawe bangang masak sendiri ke. Lagi sedap orang sekarang makin malas nak masak, penat le apalah yang tahu viral ya, viral aja ya. Ini betul juga sih guys ya. Terkadang kita itu mentang-mentang ada duit banyak, kita akhirnya tak nak masak sendiri, padahal lebih berbaloi, lebih sedap, lebih hemat, lebih jimat masak sendiri di rumah guys. Iya kan? Ada benernya juga sih komen ini ya. Aduh. Ada lagi ini mana nih? Saya beli dekat bazar hari itu, siap ada bulu kucing lagi. Dapat bayangkan kalau kucing itu jenis tembak merata dan terkena dekat makanan. Aduh, iya juga ya. Meskipun saya pecinta kucing, tapi kalau seperti itu ya pasti kita tak nak makan guys ya. Ada Rubiah Yusuf ya. Alhamdulillah tempat akak peniaga di bazar semua bagus, makanan semua puas hati mengikut cita rasa pembeli. Kue koci, tepung pelita, lompat tikam, lopes semua sedap. Air gula merahnya pekat, intinya sedap, lauk pun enak, senang kata mantap. Nah, jadi seperti saya cakap tadi, gara-gara segelintir individu itu akhirnya merugikan semua peniaga guys ya. Tuh. Nah, ada lagi nih yang berkongsi pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan guys. Saya sering beli karipap isi satu teh popia, tak apa isinya murtabak rasa bawang telur, tak rasa langsung ayam dagingnya. Semasa saya buka isi betul-betul satu sudu teh. Masalahnya harga mahal tapi kue tak ada quality, banyak menipu. Tak salah kalau pembeli viralkan sebab kecewa. Sangat mahal pun beli juga tapi tak boleh makan. Peniaga yang makan cili saja akan rasa pedasnya. Nah itu guys, aduh sangat disayangkan sekali guys ya. Tuh, sebab itu ada beza peniaga yang berniaga setahun sekali dan peniaga yang dah berniaga bertahun-tahun. Oh iya ya. Biasanya kan orang-orang seperti itu berniaganya ini setahun sekali ya. Jadi ketika time Ramadan aja mereka buka gerai ya. Itu. Oke. Nah, setiap tahun bila tibanya Ramadan akan timbul isu-isu macam ini. Nak semak meluat tengok, memang kita tak jejak kaki dekat pasar Ramadan. Kalau beli pun beli kepada peniaga yang dok berniaga kue-kue di hari-hari biasa. Nah ya, di hari-hari biasa atau mungkin orang yang kita kenal, kita sudah berlangganan lama ya, itu mungkin lebih berbaloi guys ya. So ya macam mana? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Sebenarnya ini sama guys ya, sama dengan apa yang terjadi dekat Indonesia guys. Saya pun jujur ya, bukan tidak menyokong peniaga tempatan yang ada di kampung saya guys ya. Terlebih lagi nih Kak Lonjong ya, istri saya yang sangat-sangat
teliti orangnya dan sangat cerewet. Kalau dekat Malaysia istilah cerewet itu apa ya? Cerewet itu pemilih ya. Jadi kalau makanan yang sekiranya memang mahal, tak sedap, buat apa dibeli? Ya itu ya. Jadi lebih hemat lagi, lebih jimat ya. Kita beli di pasar, dimasak di rumah itu jauh lebih hemat guys ya, itulah. Tapi sesekali boleh guys. Kita mungkin ingin cuci mata, refreshing ya. Kita pergi ke bazar ya, itu pun harus pandai-pandainya kita ya untuk memilih siapa yang jual, ini apa ya kan. Kalau sekiranya memang harga dia tak masuk akal, mungkin kalian berat hati, sebaiknya tak payah beli guys ya. Ini macam misal ya, ini nasi kandar atau nasi lemak, harga dia macam mahal. Kalau kalian ragu-ragu, sebaiknya ya tak payah beli guys ya. Nanti takutnya kalian malah lebih kecewa ketika sampai di rumah atau ketika membayar kalian kecewa ya kan guys, itu ya. So geng, macam mana boleh komen lah di ruang komentar guys ya. Oke, sebenarnya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Saya minta maaf guys ya apabila mungkin kalau ada kesempatan kata-kata baik dari video sama dari video. Biasanya kalau ada yang menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram, dan semoga video ini menjadikan pengajaran untuk kita semua guys ya. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa. See you, bye bye.